Ini merupakan video keempat cikgu berkaitan dengan bab yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul. Video kali ini agak pendek berbanding dengan video-video yang lain kerana ia hanya merangkumi 8.2.2 menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Untuk subtopik kali ini, iaitu 8.2.2, kita akan lebih melihat kepada kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Antara sukatan serakan yang kita telah pelajari pada video sebelum ini adalah berkaitan dengan julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Sukatan serakan mengukur taburan suatu set data. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Namun, julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Bagi sisihan piawai pula, biasanya ianya digunakan untuk membandingkan dua set data. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan min, manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada min. Bagaimana ini berlaku? Contoh-contoh selepas ini akan menunjukkan bagaimana kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan itu. Kita teruskan dengan contoh yang pertama berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan. Soalannya adalah seperti berikut. Hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data 10, 11, 11, 14, 18, 20, 21, 21, 25 dan 40. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Penyelesaiannya telah cikgu tuliskan di bawah. Bagi julat, beza antara nilai maksimum dengan nilai minimum, iaitu 40 dengan 10, menghasilkan jawapannya 30. Bagi julat antara kuartil, beza antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, iaitu 21 dengan 11, menghasilkan jawapannya 10. Kesimpulannya di sini, julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan 40. Cikgu harap anak-anak dapat memahami dengan baik perbezaan antara julat dan julat antara kuartil dan mana yang lebih sesuai digunakan untuk menghitung ataupun menggambarkan set data berkenaan. Bagi menambah lagi pemahaman anak-anak berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan, cikgu tunjukkan pula contoh yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fizik. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih dan berikan justifikasi anda. Agak mencabarkan soalan ini. Kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian bagi contoh yang kedua. Berikut merupakan jadual bagi markah Aiman dan John dalam 5 ujian fizik.
Cikgu akan teruskan pengiraan mencari min bagi markah Aiman dan markah John. Min yang diperolehi bagi markah Aiman ialah 69.8. Bagaimana pula dengan min bagi John? Adakah ianya sama ataupun berbeza? Kita jumlahkan kelima-lima markah yang diperolehi oleh John. Dan dibahagi juga dengan 5. Jawapannya juga adalah 69.8. Bagaimana menentukan siapa yang lebih layak antara Aiman ataupun John? Cikgu teruskan pengiraan dengan menggunakan sisihan piawai. Jangan lupa untuk menolakkan min kuasa 2 dan jawapan tersebut kita puncakan kuasa 2. Jawapannya adalah 17.67. Bagi John pula, nilai sisihan piawainya ialah cikgu mohon maaf sebab kawasan penulisan cikgu agak terhad. Diharap anak murid dapat memahaminya dengan baik. Okey, kita tolakkan dengan 69.8 kuasa 2 punca kuasa 2 dan jawapannya ialah 7.574. Terdapat perbezaan antara sisihan piawai Aiman dan sisihan piawai John. Yang manakah lebih layak? Dapat dinyatakan di sini bahawa John yang akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Ini kerana sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Cikgu harap anak-anak murid dapat memahaminya dengan baik. Sedikit info tambahan bagi memudahkan pengiraan anak-anak dalam mencari sisihan piawai. Cikgu bagi contoh di sini adalah sisihan piawai bagi John. Jika anak-anak menggunakan rumus sisihan piawai, jadi anak-anak terpaksa menggunakan rumus yang panjang ini untuk mendapatkan hasilnya 7.574 setelah dikira. Cikgu tunjukkan di sini bagaimana anak-anak boleh dapatkan nilai sisihan piawai dengan lebih cepat. Cikgu hanya syorkan penggunaan ini ketika anak-anak murid ingin menyemak jawapan. So, di sini terdapat cara bagaimana anak-anak boleh menggunakan kalkulator anak-anak sendiri bagi mendapat jawapan sisihan piawai tersebut. Ikutilah cara-cara tersebut. InsyaAllah jawapannya tetap sama. Telah cikgu kabarkan dari awal bahawa video ini agak pendek berbanding dengan video-video cikgu yang lain. Jadi, sampai ketemu lagi pada
Subtopik yang seterusnya iaitu pembinaan plot kotak.